Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rara bersama dengan anda pada malam ini di tvsufi.com. Jadi baik, semalam kita dah ada live bersama dengan Saiful Apek dan saudara Reza, founder ataupun pengasas kepada kitajaga.co. Jadi malam ni kami bersama lagi. Kalau kira malam ni slot khas kita bawakan kepada anda semua, ahli panel jemputan yang saya akan jemput sebentar lagi. Jadi sebelum tu mohon kerjasama semua. Seperti kita tahu, sekarang ni musim pandemik, COVID-19, kes jenayah macam-macam setiap hari makin bertambah. Kes jenayahnya, kes bunuh dirinya, saya bukan kata bunuh diri tu jenayah. Maksudnya kes makin hari makin meningkat, baik kes COVID-nya, gejala sosialnya. So malam ni kita bawakan kepada anda dalam kalangan pemimpin untuk kita dapatkan info, untuk kita dapatkan pencerahan tentang bentuk bantuan ataupun ke mana hala tuju sebenarnya politik ini dan rakyat untuk memberi kebaikan buat semua. Jadi anda yang tonton live pada malam ni, saya mohon kongsikan live kita pada malam ini ke semua platform media sosial. Jadi boleh juga tulis di ruangan komen daripada mana anda semua, sebab kita bawakan kepada para penonton malam ni daripada Setiawangsa punya yang berbahagia. Jadi mungkin daripada negeri-negeri yang lain boleh tuliskan kehadiran anda ataupun anda daripada mana, mungkin daripada selatan tanah air dan sebagainya. Saya baca dulu sedikit sebanyak komen yang ada di sini. Hasif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zawawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Faiz, Waalaikumsalam. Jadi yang pastikan atas komen kalian tu ada butang share, maksudnya anda dah sharekan kepada orang lain. InsyaAllah malam ni banyak manfaat yang kita akan dapat. Saya tadi pun ada sedikit search buat kajian berkenaan bantuan yang kerajaan sediakan ni, banyak sebenarnya. Tapi kenapa tak sampai ataupun kenapa ada yang tak tahu? Mungkin hebahannya ke ataupun dia ada unsur orang tengah dan sebagainya. Yang tu kita cuba bahaskan, bukan untuk menuding jari dan sebagainya. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak jemput ahli panel kita pada malam ini, pada malam ni yang berbahagia, Datuk Muhammad Irwan Rizal Muhammad Ali Napiah, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Setiawangsa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, apa khabar Lala? Alhamdulillah, sihat. Datuk sihat? Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Terima kasih jemput malam ni untuk kita bersama-sama untuk berbuat perkongsian. Alhamdulillah. Baik Datuk. Jadi sebelum kita mulakan, ni sedikit info lah untuk Datuk. Kami di tvsufi.com ni kita ada lancarkan kempen House of Light, Rumah Cahaya. Apa tu Rumah Cahaya tu, kita galakkan kepada masyarakat untuk berselawat. Jadi sebagai kita mulakan bual bicara santai kita pada malam ini bersama dengan Datuk, kita saksikan dulu VT berselawat dan sama-sama kita selawat bersama-sama. InsyaAllah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad,
selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Datuk ni bersiaran daripada mana ni Datuk? Saya daripada rumah, alhamdulillah baru sampai rumah tadi. Ada sedikit tugasan petang tadi. Lepas tu pulang ke office untuk selesaikan beberapa perkara. Alhamdulillah sampai rumah. Selesai menunggu untuk kita berdiskusi malam ni, insyaAllah. InsyaAllah, baik, itulah nampak muka tu agak keletihan tapi semangat tu yang saya kagum tu. Saya kira anak muda macam saya ni kena tiru ni. Sama dengan kita sentiasa muda kita. Jadi baik Datuk, untuk sembang santai kita pada malam ini berkenaan dengan tajuk politik dan sekampik beras. Sebelum saya ajukan beberapa soalan kepada Datuk, boleh tak Datuk kongsikan dengan kami sikit Datuk punya background, latar belakang yang terkini mungkin untuk tatapan masyarakat. Alhamdulillah. Kalau nak cakap pasal background terkini tu tiada apa yang menarik sangat. Alhamdulillah, saya jika politiknya saya UMNO di Setiawangsa. Sekarang pun dah berumur alhamdulillah kan, dah umur 40 tahun pun. Kalau berkhidmat tu sekarang berkhidmat bersama dengan di Kementerian Wilayah bersama dengan Menteri Wilayah Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa. Beberapa perkara yang menarik berlaku semenjak sebulan 2 ni, menjurus kepada mempertekadkan lagi usaha-usaha membantu khususnya warga wilayah dalam mengharungi cabaran melawan atau memerangi COVID-19 ni, alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama saya lebih fokus kepada membantu warga wilayah dan juga khususnya warga Setiawangsa lah, kerana politiknya saya di sini dan saya pun menetap di sini. Kita membantu sahabat-sahabat kita sebaik mungkin, insyaAllah. Okey, alhamdulillah, itulah sedikit perkongsian daripada Datuk berkenaan dengan latar belakang. Tadi saya ada tengok di page Facebook Tan Sri Anwar Musa ada bantuan yang dilakukan. Saya kira tu termasuk sekali dengan apa yang Datuk sebutkan tadi. Datuk baru balik daripada ada program dan sebagainya. Program tu kalau tak silap saya nama dia program Rumah Prihatin at Grand Season. Betul Datuk? Tu salah satu program. Rumah Prihatin at Grand Season merupakan salah satu inisiatif yang diilhamkan oleh YB Tan Sri. Untuk membantu warga-warga wilayah, tapi Tan Sri juga ada maklumkan tidak hanya fokus kepada warga wilayah tapi kepada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan, yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, insyaAllah. Okey. Jadi baik Datuk, berkenaan dengan program Rumah Prihatin Grand Season ni, kalau tadi dibuat di PPRI Panas, kawasan PKPD kalau tak silap saya. Ini mungkin ke Datuk kalau nak kongsikan sikit macam mana bentuk program ni, ataupun kalau masyarakat khususnya di wilayah ni, macam mana manfaat yang boleh diorang ambil terhadap program yang dijalankan oleh Tan Sri Anwar Musa ni dengan disahut oleh Setiawangsa terutamanya. Macam mana Datuk? Pertama sekali kalau ikutkan tadi bukan satu program, ia merupakan rutin Yang Berhormat Menteri turun ke Padang untuk melihat dan meninjau suasana dan keadaan situasi di kawasan-kawasan PKPD. Kebetulan pada hari ini YB Tan Sri ambil inisiatif untuk turun Padang meninjau 2 kawasan. Yang pertama di PKPD di kawasan Parlimen Batu dan juga yang keduanya di PKPD Parlimen Setiawangsa. Yang terlibat di Setiawangsanya adalah PPR Kampung Baru Air Panas di Blok C dan juga di PPR Seri Semarak keseluruhan blok. Tadi merupakan tinjauan dan juga kita YB Tan Sri menurunkan bantuan bersama-sama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menyalurkan kepada keluarga-keluarga yang terkesan di kawasan PKPD. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua pula berkenaan dengan Rumah Prihatin Grand Season. Inisiatif tersebut merupakan salah satu inisiatif untuk membantu seperti saya katakan tadi warga wilayah dan juga khususnya dan juga rakyat Malaysia jika mereka memerlukan bantuan. Ada beberapa saluran atau kita panggil kluster kategori inisiatif dalam usaha
program Rumah Prihatin ni. Salah satu mungkin di antara yang saya boleh sebutkan, di antaranya adalah bantuan mental health, atau ada juga food kitchen untuk memberi bantuan. Setiap hari Rumah Prihatin menyediakan 1,000 bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan. Di situ juga, di Rumah Prihatin juga disediakan juga pusat vaksinasi untuk kumpulan-kumpulan sasar untuk mendapat vaksin seperti hak mereka sebagai warga negara yang telah disediakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Wilayah Persekutuan. So ni di antara inisiatif-inisiatif Rumah Prihatin. Ada juga disediakan perkhidmatan mental health, ya, untuk kita membantu individu-individu keluarga yang terkesan emosinya jika mereka ada yang ingin meluahkan. So pihak Rumah Prihatin melalui inisiatif Tan Sri Anwar Musa, kita menyediakan perkhidmatan tersebut agar mereka dapat mengimbangi emosi mereka, dapat meluahkan, dan seterusnya tindakan susulan kita dapat ambil. Ini merupakan langkah proaktif yang kita cuba ketengahkan. So di dalam Rumah Prihatin, di antara yang saya sebutkan tadi inisiatifnya, ada juga inisiatif seterusnya adalah Jejak Prihatin. Jejak Prihatin ini merupakan salah satu lagi langkah proaktif di antara langkah-langkah proaktif yang lain yang diambil oleh Kementerian Wilayah. Jejak Prihatin ini kita laksanakan dengan mengenal pasti keluarga-keluarga miskin Tegal, keluarga-keluarga miskin yang ada di dalam senarai yang kami dapati, dan kita bersama-sama dengan Majlis Perwakilan Penduduk, itu MPP, dan juga ditubuhkan juga sebelum ini PRIVO, Prihatin Volunteers atau Sukarelawan Wilayah Prihatin, juga inisiatif daripada Tan Sri. Dua pihak ini, dua kumpulan ini secara sukarela turun ke Padang akan melaksanakan ziarah Jejak Prihatin, mengenal pasti, bertanya khabar sambil membawa buah tangan kepada keluarga tersebut. Intipatinya adalah kita turun ke Padang secara proaktif, kita tidak tunggu mereka mengangkat bendera putih. So secara proaktif, MPP, Sukarelawan Wilayah Prihatin, PRIVO akan turun ke Padang, menziarah, bertanya khabar, mengenal pasti apa jenis cabaran yang mereka hadapi, keluarga-keluarga tersebut hadapi, agar tindakan susulan dapat diambil. Apabila kita kenal pasti, buat penilaian sumbangan-sumbangan atau keperluan yang mereka perlukan, susulan daripada itu kita akan ambil langkah-langkah untuk langkah kedua, fasa seterusnya adalah dengan membantu mereka sebaik mungkin merealisasikan bantuan yang mereka perlukan, insyaAllah. Okey, baik. Barulah kita dapat macam penjelasan yang detail berkenaan dengan benda ni. Tapi ada juga yang bertanyakan kepada kami, dia kenapa tak semua yang tahu berkenaan dengan bantuan yang dibuatkan. Sedangkan kalau saya sendiri ada cek semua, terlalu banyak yang kerajaan buat, baik untuk pelajar, untuk bujang, M40, B40, T20 dan sebagainya ni, Datuk. Dia apa punca kekangan yang Datuk lihat yang menyebabkan tak semua rakyat mengetahui tentang bagaimana nak ambil manfaat daripada bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan ni, Datuk? Bagi saya lihat secara pribadinya kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk memastikan, yang pertama, menyediakan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh rakyat. Yang keduanya adalah memberikan penerangan dan perkongsian sebaik mungkin dan seluas mungkin sebaran yang perlu diberikan kepada rakyat. Namun kita faham pelbagai kekangan, cabaran yang kita harus alungi. Contoh, apabila sebarang pengumuman dilakukan, pada ketika itu tidak semua dapat akses untuk mendengar pengumuman tersebut, walaupun pengumuman tersebut di TV, contoh. Bukan sekarang, bukan semua orang tengok TV, itu yang pertama. Mungkin di social media, bukan semua yang ada social media di saluran-saluran tertentu. Tetapi bagi saya,
saya harus ambil langkah atau bersangka baik. Kita juga memohon agar rakyat di luar sana untuk membantu juga, kerana memerangi COVID-19 ni bukan perkara yang mudah. Ia bukan hanya memerlukan peranan kerajaan saja, malah ia memerlukan peranan dan kerjasama daripada semua pihak, termasuk pihak swasta, pihak korporat dan juga rakyat itu sendiri, jiran-jiran tangga kita, kawan-kawan kita, untuk berkongsi apa saja jenis bantuan yang mereka tahu. Semudah saja bagi saya, kita kongsikan dengan jiran sebelah. Apabila jiran sebelah berkongsi dengan jiran sebelah lagi, maka sebaran itu mungkin akan lebih meluas. Saya tidak boleh bersangka yang apabila sebarang pengumuman berkenaan dengan bantuan itu, maka 100% rakyat Malaysia dapat maklumat tersebut. Tetapi perlu untuk pihak kerajaan juga sentiasa meningkatkan lagi effort untuk memastikan capaian maklumat itu terus dapat diperluaskan sebaik mungkin, seluas mungkin. Kerana tidak guna kalau pelbagai inisiatif, pelbagai bantuan yang disediakan oleh kerajaan, tapi akhirnya ada juga segelintir rakyat kita tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan saluran-saluran bantuan tersebut. Ini juga saya memohon jasa baik kerjasama daripada pemimpin-pemimpin lokal. Contohnya di wilayah kita ada Majlis Perwakilan Penduduk, pemimpin-pemimpin politik tempatan. Sudah tentu kita tahu jika sesiapa saja individu yang berkecimpung dalam politik, mereka bukan saja mahir tetapi mereka peka dengan perkembangan politik semasa dan juga perkembangan aktiviti atau inisiatif kerajaan. Maka haruslah kita ambil langkah tanggungjawab secara proaktif untuk berkongsi maklumat-maklumat tersebut. Kita tolakkan ke tepi dahulu pemahaman atau perbezaan politik, kerana COVID-19 ni dia tak kenal ini UMNO ke, ni PKR ke, ni DAP. Dia kalau dia nak sangkut, dia sangkut aja. Dia bukan macam main bola. Main bola ni kita boleh tengok ni geng kita, ini walaupun dalam satu geng kita tak suka geng kita yang main midfield tu, kita tapas bola dekat dia kan. Contohnya tu. Tapi COVID-19 dia tak kenal kan. Dia tahu kalau dia nak hinggap, dia hinggap. So kita perlukan kerjasama. Pada masa ini kita harus ketepikan segala perbezaan politik dan kita cuba luaskan lagi capaian maklumat, sebaran maklumat kepada sahabat-sahabat kita, kepada rangkaian-rangkaian kita, kepada jiran-jiran kita, agar bantuan-bantuan yang diberikan atau disediakan oleh kerajaan dapat disalurkan sebaiknya. Ini juga saya rasa peranan agensi-agensi, bukan hanya menteri, timbalan menteri, Perdana Menteri. Sekarang kita alhamdulillah UMNO kita dah ada timbalan Perdana Menteri. Terima kasih kepada Perdana Menteri kerana memberi kepercayaan kepada UMNO kan. Tapi agensi-agensi kerajaan juga perlu main peranan. Yang saya percaya kaki tangan pegawai-pegawai sentiasa bersedia untuk membantu rakyat kita, insya-Allah. Baik tu. Jadi kalau masyarakat luar ni yang Datuk sebut tadi, kita ada kampung punya komuniti dan sebagainya. Betul. Kat mana yang terbaik untuk mereka dapatkan info? Mungkin ada laman sesawang yang mungkin Datuk boleh kongsikan ataupun nombor yang untuk boleh berhubung nak dapatkan khusus berkenaan dengan bantuan yang disediakan oleh kerajaan supaya mereka boleh deliver dalam kelompok yang lebih kecil. Sebab kita nak counter 32 juta ni ramai, Datuk. Betul apa yang Datuk cakap? Betul. Okey, saya bercakap dalam konteks wilayah. Wilayah kita pergi dulu satu persatu. Pertama kita ada Kementerian Wilayah. Kementerian Wilayah di bawahnya ada pelbagai agensi. Kita ada di BKL, Perbadanan Putrajaya, Perbadanan Labuan, kita ada Perbadanan Kampung Baru, kita ada Majlis Sukan Wilayah. Ini kita juga ada Yayasan Wilayah Persekutuan yang memainkan peranan penting dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti atau inisiatif-inisiatif kebajikan. So agensi-agensi yang saya sebutkan tadi, semuanya ada laman sesawang. Semuanya ada akaun page Facebooknya, Instagramnya. So kita boleh sebarkan rakyat atau pemimpin-pemimpin tempatan lokal boleh merujuk
sebarang maklumat melalui laman-laman web atau akaun-akaun social media di situ. Khususnya saya nak kongsikan di sini di antara inisiatif yang terbaru, yang terkini yang dilaksanakan oleh Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa adalah Rumah Prihatin. Yang tadi saya sebutkan tadi, di mana hendak untuk kita dapatkan maklumat-maklumat Rumah Prihatin tersebut di laman web Yayasan Wilayah Persekutuan. Mungkin saya boleh kongsikan sekejap laman web tersebut, yayasan wp.org/rumah prihatin contoh. Dan juga melalui inisiatif yang dilaksanakan oleh Tan Sri Anwar Musa, rakyat atau pemimpin tempatan boleh merujuk untuk atau tampil menjadi sukarelawan wilayah prihatin. Privo yang seperti saya sebutkan tadi, kerana ada keluarga-keluarga, ada individu-individu yang terkesan, maka kita juga perlukan rakyat atau warga wilayah untuk tampil membantu sebagai sukarelawan, kerana Rumah Prihatin ini ia berkonsepkan rakyat untuk rakyat juga kan, walaupun ianya inisiatif daripada Menteri Wilayah, dan partisipasi atau participation daripada rakyat, warga wilayah khususnya amat diperlukan untuk menjayakan dan melancarkan inisiatif Rumah Prihatin ini, kerana kita mahukan konsep berkebajikan kepada rakyat ni diteruskan secara berterusan. Of course sudah tentu kita fokusnya kepada memerangi COVID-19 ini, tetapi ianya harus sustainable. Ianya harus diteruskan. Jika apa akan jadi jika COVID-19 ini alhamdulillah sudah reda, semakin reda, adakah Rumah Prihatin ini akan terhenti inisiatifnya? Saya rasa itu bukan hasrat YB Menteri. Beliau yakin dan beliau mahu Rumah Prihatin ini kalau boleh disambut dan diteruskan, dan sokongan dan dokongan daripada pihak-pihak berkepentingan, contohnya seperti pihak korporat, kita rayu agar mereka tampil untuk bersama-sama, kerana ia merupakan tanggungjawab kita untuk membantu warga wilayah agar semua warga wilayah dapat hidup dalam keadaan yang harmoni, selamat insya-Allah, dan juga stabil. Cukup jelas apa yang Datuk kongsikan tu. Betul, sebab kalau tengok daripada, saya boleh kata awal dari COVID ni melanda negara, KL Selangor ni di antara ranking first lah. Daripada dulu lagi sampai sekarang ni kita memang tinggi je. Jadi kerjasama untuk menjaga kebajikan pada rakyat ni, saya rasa semua pihak patut sahut. Dan insya-Allah Datuk, TV Sufi ni kami akan ambil inisiatif, kami akan mula kongsikan apa yang Datuk sebut tadi, laman sesawang dan sebagainya. Mungkin kami akan dapatkan sedikit info daripada Datuk yang kita tepi ke macam mana ke, supaya dapat kami sebarkan lagi secara meluas. So kepada para penonton, kalau ada soalan nak tanya kepada panel jemputan kita pada malam ini, boleh saja tulis di ruang komen tu, nanti saya akan tanya. Kita akan diskusikan sama-sama, kita sama-sama ambil manfaat pada malam ni. Baik, yang seterusnya Datuk. Ya, jelas. Nak minum air sambil-sambil pun boleh Datuk? Boleh, no problem. Sila. Saya pun sama. Jadi yang Datuk sebutkan tadi banyak berkenaan dengan Tan Sri Anwar Musa sendiri buat, lepas tu kita punya kerajaan PN ni sendiri buat dan sebagainya. Ada segelintir ataupun setengah rakyat ni yang dia mempersoalkan bila mana keadaan rakyat ni terjejas, masalah politik juga dia seolah-olah sama naik dengan COVID. Kalau di KKM, di hospital, rakyat berebut katil untuk dapatkan rawatan, tapi ahli politik ni dia berebut untuk dapatkan kerusi pemerintahan. Kalau yang tu Datuk macam mana? Apa komentar Datuk? Okey, pertama sekali kita harus lebih jelas lah kan. Saya cuba muhasabah diri, cuba berkeadaan tenang kan. Dah namanya natijahnya politik. Kalau orang politik ni kan, kerusi itu salah satu objektifnya. So di mana kalau ada peluang, pasti mereka cuba untuk mendapatkan peluang tersebut. Saya rasa kalau nakkan kuasa, nakkan kerusi ni bukan saja dia, kalau tak ada COVID-19 pun tetap akan berlaku juga. Tapi apabila terjadinya COVID-19 ni,
dia punya politik pun sama naik, so maka orang akan ramai netizen rakyat di luar sana bercakap orang tengah sibuk nak berperang dengan COVID, rakyat tengah sengsara. Ada juga lagi orang-orang politik ni sibuk bercakap pasal politik, cakap pasal nak jadi Perdana Menteri, nak cakap pasal kuasa itu ini kan. So ini merupakan salah satu kita boleh cakap perkara bagi saya yang saya ada berkecimpung dalam politik, merupakan perkara yang sebenarnya boleh dielakkan. Kita senang, kita nak tak nak. Kita nak hari ni kita nak tak nak cakap pasal politik, atau hari ni kita nak tak nak cakap pasal COVID-19. Kita yang pilih. Sebagai kalau pemimpin politik sekarang pada ketika ini, pada hari ini, mereka memilih untuk stand down, untuk tidak bercakap atau tidak berkata apa, mereka semua tampil duduk semeja hanya membincangkan satu perkara, bagaimana nak bantu rakyat. Itu lebih molek bagi saya, tidak kira parti mana, parti UMNO, parti Bersatu, PKR atau apa. Sebab di luar sana rakyat dah semakin bijak kan. Nak sidang parlimen atau tak perlu sidang parlimen, nak sidang parlimen apa objektif sebenar, sidang parlimen harus diadakan, itu saya setuju. Tetapi apa yang perlu dibincangkan itu lebih penting. Adakah kita nak bincangkan sidang parlimen ni, kalau parlimen bersidang je terus boleh hari ketiga, hari keempat kes boleh turun. Adakah itu jaminannya? Apakah intipati perbincangan persidangan yang akan dilancarkan atau diutarakan di dalam sidang tersebut? Ini perkara-perkara yang rakyat sedang menilai. So sebagai orang politik atau pemimpin politik di luar sana, kita harus lebih berhati-hati, kerana apa saja yang kita lontarkan daripada mulut kita, apa saja yang kita lontarkan melalui jari kita di laman sosial media ataupun apa-apa saja, apa yang kita perkatakan, rakyat menilai. Media tengok, media nakkan isu-isu tersebut. Mereka mahukan berita-berita tersebut untuk dikongsikan kepada rakyat. So amat sensitif dan bahaya pada ketika ini apabila kita bercakap berkenaan dengan masalah. Kita harus bercakap berkenaan dengan solution. Masalah itu apakah cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu bagi saya yang perlu dilihat dan perlu diutamakan oleh pemimpin-pemimpin politik pada hari ini. Saya lihat contohnya kalau Anwar Musa tadi hari Sabtu pun tak reti duduk rumah, kan, pergi ke sana pergi ke sini, turunkan bantuan, pergi meninjau suasana warga wilayah bagaimana. Saya rasa jangan tunggu menteri aja, pemimpin politik di tempatan, di lokaliti di parlimen khususnya di parlimen wilayah harus berperanan, memainkan peranan mereka. Contoh saya lihat apabila dilancarkan Sukarelawan Wilayah Prihatin PRIBO, kan, kita buka ruang kepada warga wilayah, kan, khususnya ramai anak-anak muda tampil untuk menjadi sukarelawan tanpa sebarang imbuhan. Ini yang kita rasa terharu, kan, sehingga hari ini hampir sebulan lebih dilancarkan inisiatif PRIBO tersebut. Sudah lebih 2,000 sukarelawan wilayah prihatin berdaftar dengan kita dan juga bertugas untuk membantu warga wilayah dalam pelbagai inisiatif-inisiatif yang telah dilancarkan. Contoh ujian saringan, contoh kedua adalah vaksinasi. Ini merupakan inisiatif kita rasa terharu. Mereka tampil untuk bersama-sama dengan kementerian untuk membantu warga wilayah. Terdapat pelbagai kumpulan individu berdaftar dengan PRIBO. Kita ada kumpulan contoh seperti anak muda YVO, kita ada Majlis Belia Wilayah pun ada, MBWP, kita ada U4WP, ada lagi entiti-entiti ataupun kumpulan-kumpulan yang tampil untuk bersama, yang mahukan memberi bantuan kepada warga wilayah untuk memerangi COVID-19 ini. Ini yang harus kita harus rasa malu, kan? Kalau pemimpin politik sekarang ni, saya rasa mereka harus rasa malu kerana sedangkan sukarelawan-sukarelawan ni yang tidak mendapat imbuhan apa-apa tampil untuk bersama-sama untuk membantu rakyat. Kita sebagai pemimpin politik, kita tampil untuk bercakap pasal isu politik. Bagi saya, orang muda cakap ni tak boleh brain.
Bila tak boleh brain ni jadi kelakar kan. Bila jadi kelakar ni saya nak gelak ke, atau saya nak marah ke, atau saya nak apa kan. Ini akan menimbulkan kekeliruan kan. Fokusnya sekarang apa? Pada hari ini bulan Julai, hari ini berapa? 10 hari bulan. Fokusnya apa? Fokusnya untuk perangi COVID kan. Apabila perangi COVID, tampil ke hadapan untuk memberi penyelesaian. Tampilkan penyelesaian, cadangan penyelesaian ni bukan hanya satu, dia perlu pelbagai. Adakah dari aspek kesihatan, adakah dari aspek keselamatan, adakah dari aspek pendidikan, kebajikan, ekonomi. Ini merupakan solusi untuk perangi COVID kan. Adakah cukup dengan SOP yang ada kan. Ini yang saya rasa pemimpin politik pada hari ini, sehingga hari ini perlu buat alignment sikit pemikiran mereka kan. Pasal saya ni bukan pemimpin besar, hanya individu kecil dalam UMNO, tetapi saya mampu berfikir apabila saya lihat respon-respon dalam social media ni, melihat pemimpin-pemimpin politik bergaduh bukan dari segi fizikal, tapi dari segi emosi, tutur kata, berbalas message, berbalas posting kan. Bagi saya amat mendukacitakan. Dan kadang-kadang tu kelakar pun ada. Kalau kita nak ambil pot tu boleh pening kepala. So kita ambil tu sebagai saya ambil tu sebagai salah satu hiburan lah. Apabila kita tengah pening kepala sikit kan, kita baca sikit Facebook diorang ni, kelakar-kelakar, kita gelak-gelak. Itu merupakan salah satu hiburan lah. Pasal lepas posting mereka, kita tengok komen-komen netizen pula kan. Pun boleh kata banyak lagi yang perlu kita perbaiki lah. Ahli-ahli politik kita ni pada ketika ini kita tak boleh samakan dengan yang sebelum ini kan. 2020, 2021 tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. So maka dengan itu kita harus lebih jelas, fokusnya harus lebih jelas. Politik harus ada objektif, harus ada priority. Prioritinya pada hari ini apa? So saya rasa pemimpin-pemimpin sekarang ni perlu tanya diri mereka lah, insyaAllah. Dengan saya sekali pun nak tergelak sebab saya ni kategori netizen. Sama juga. Tapi insyaAllah lah jari-jari tu kita tahan lagi setakat ni. Saya nak terima kasih ni kepada yang komen di kita, Syamsuriah Ahmad. Hampir saya kira lebih 10 ni dia tag untuk sama-sama dengan penjelasan Datuk pada malam ni. Terima kasih. Itulah kata. Yang ni saya baca satu komen daripada Jik Poji. Takkan nak harapkan Ustaz Abid Liu dan NGO yang lain je sanggup keluarkan duit untuk poket sendiri. Ya ahli politik buat apa? Macam-macam ni. Apa pun terima kasih kepada Jik Poji. Penjelasan tadi Datuk ada berikan. Maksudnya dalam macam adik-beradik kita, dalam ramai-ramai adik-beradik akan ada satu dua. Tapi adakah satu dua tu kita nak komen sehingga down dia, tak? Tapi kita kena guide dia. Maksudnya kita sebagai netizen ni, kesalahan ataupun kepincangan yang berlaku dalam pentadbiran negara, kita tegur secara berhikmah, dan dari sudut ahli politik sendiri kena ambil benda tu sebagai satu benda yang positif dua-dua pihak ni untuk kemajuan negara. Begitu. Betul. Saya mencelah sikit Datuk, minta maaf. Betul, saya setuju. Saya nak tanya satu Datuk. Saya rasa saya harap soalan saya ni tak tapi saya rasa saya tengok Datuk ni agak tenang. Ni bukan untuk saya nak malam ni dapat peluang ni nak tanya macam-macam, tak Datuk. Lagi soalan panas boleh, insyaAllah. Dia kadang-kadang boring-boring, soalan formal ni pun kita boring juga kan. Macam boleh jawab, kalau saya tergagap tu saya minta maaf lah. Okay, baik. Tadi ada saya tengok bila Tan Sri Anwar Musa ada buat live dan sebagainya, ada orang yang komen, dia kata kami rakyat ni dah lama duduk di rumah nak ziarah ibu bapa dan sebagainya, tapi bila melibatkan golongan yang kita nak sebut sebagai kayangan ataupun pemimpin ni, dia boleh pula pergi ziarah. Sebagaimana yang Tan Sri update dia pergi ziarah mantan kita punya Perdana Menteri dan sebagainya. Ataupun kalau rakyat ni kena jaga SOP dan sebagainya, bila live untuk bagi bantuan dan sebagainya, dia orang punya rapat, siap ada yang tak pakai mask lagi. Yang tu macam mana tu Datuk punya pandangan, ataupun mungkin yelah macam tu Datuk. Macam mana tu? Saya tak kira ni mungkin suam lah, tak terlalu panas. Dia ada pelbagai respon yang saya boleh bagi, nak respon play safe ataupun nak respon bersahaja kan. Tapi bagi saya kita balik kepada landasan undang-undang
kan. Jika apa yang berlaku itu salah melanggar lunas undang-undang, maka tindakan harus diambil. Tidak kira siapa. Dia tidak kira kalau tadi you ada cakap Anwar Musa ziarah mantan Perdana Menteri Pak La, kan, adakah ianya salah? So kita pulangkan jawapan tersebut, siasatan harus dilakukan oleh pihak polis. Jika benar melanggar apa-apa kesalahan, maka tindakan harus diambil. Itu saya setuju. Harus diambil, tidak kira siapa. Kayangan ke, apa kaya ke pun kena ambil juga. Tapi harus kita ingat, adakah perkara posting tersebut menggambarkan apa yang berlaku secara keseluruhan? Adakah ia merupakan ziarah sosial, ataupun adakah ia merupakan lawatan rasmi atau kerja rasmi, tugasan rasmi yang dilakukan oleh Tan Sri Anwar Musa. Persoalan ini bagi saya adalah lebih adil untuk kita biarkan Tan Sri sendiri menjawab secara rasmi, dan juga jika pihak berkepentingan atau seperti pihak berkuasa, pihak polis perlu menjalankan siasatan, maka jalankan siasatan. Perkara ini bukan perkara baru bagi pemimpin. Apabila rakyat melihat, oh, kita tak boleh buat, bila kena kat dia boleh buat. Bagi saya itu tidak adil. Pemimpin jika mereka buat kesalahan, maka hukuman harus dilaksanakan berdasarkan lunas undang-undang. Siasatan rapi perlu dilakukan. Kenyataan-kenyataan perlu dikeluarkan agar semua tenang, semua faham berkenaan dengan apa sebenarnya berlaku. Contoh, kadang-kadang masa tengah live ni, kalau waktu siang, sekarang kita waktu malam, kalau waktu siang di bulan puasa, contoh apabila dipaparkan, kita mungkin boleh jadi contohnya kita buat pre-record, dipaparkan waktu siang, tapi masa kita buat interview session ni, saya minum air. Tapi kita interview malam, bulan puasa, kan, dah lepas tarawih, tapi disiarkan waktu siang. Tengah sembang-sembang saya minum air, dah kena balun. Tuan tak puasa, contoh. So pelbagai. So kemudian saya kena tampil buat kenyataan itu ini. So bagi saya pemimpin harus bersedia. Harus bersedia dibalun. Kan? Bukan tak boleh apa pandangan YB, dia sekarang dah bukan zaman macam tu. Sekarang kalau nak balun, kita balun. Kalau kita nak taruh, kita taruh aja. So itu kena bagi pemimpin perlu adil kepada rakyat. Mereka menyuarakan pandangan mereka berdasarkan apa yang mereka nampak, berdasarkan gambaran apa yang mereka nampak. So jika apa yang mereka nampak itu tidak menggambarkan situasi sebenar, maka tanggungjawab pemimpin tersebut untuk tampil menerangkan sebaik mungkin dan menunjukkan apa sahaja bukti yang boleh dikemukakan untuk pahaman kepada semua pihak. Ini perlu jelas. Saya rasa tidak perlu ada kompromi jika ada pelanggaran-pelanggaran undang-undang atau SOP dilakukan, maka hukuman harus dijalankan. As simple as that. Boleh? Baik, betul. Senang maksudnya ketelusan penguatkuasaan. Betul. Macam tu. Zitu Azran Rahim, dia kata steady Datuk, mungkin ni di bawah Parlimen Datuk saya kira. Zitu tu betul lah tu, sahabat saya tu kan. Dia bangun dia. Baik Datuk, yang ni satu lagi saya tertarik. Kita dah bincangkan tentang kesatuan, kebajikan rakyat. Datuk punya pandangan, contoh kita dah jaga dari sudut SOP-nya, kita jaga dari sudut vaksinasinya. Maksudnya secara zahiriah tu kita dah jaga untuk kemaslahatan masyarakat. Bagaimana pula kalau dari sudut agama? Maksudnya perlu tak sekarang ni musim pandemik ni kita terapkan juga kepada masyarakat ni tentang kesedaran spiritual ataupun kesedaran keagamaan tu? Kalau mungkin dari sudut Datuk sendiri, ahli parlimen dan sebagainya, ada juga kejalankan benda ni ataupun macam mana Datuk punya saranan ke arah keagamaan ni? Bagi saya keagamaan itu penting kerana ia merupakan gaya hidup kita, asasnya. Saya nampak pelbagai inisiatif yang dilaksanakan daripada peringkat kerajaan dan juga peringkat rakyat itu sendiri, komuniti itu sendiri. Mereka menggerak, ada yang nak buat khatam Quran secara online,
So pelbagai inisiatif yang mereka lakukan. Ada yang kalau tak boleh nak buat apa, kita tak boleh nak baca Yasin secara bersemuka, mereka buat video conference. So pelbagai inisiatif, inilah kreativiti rakyat kita. Tapi hukum pangkalnya secara asasnya tidak boleh melupakan aktiviti atau inisiatif keagamaan kerana itu merupakan pegangan hidup kita. Kalau sebagai yang mereka yang beragama Islam, saya sebagai Melayu beragama Islam, sudah tentu kita rindu hendak solat Jumaat. Tapi alhamdulillah telah diberi kebenaran untuk solat Jumaat semalam. So untuk tampil pergi ke surau dan masjid merupakan salah satu yang kita rindu kan. So maka bagi saya bukan saja aktiviti kebajikan, bantuan-bantuan, malah dengan mempertingkatkan lagi inisiatif aktiviti atau inisiatif keagamaan ni, dia dapat memberi kita tambahan panduan hidup, dapat memberi imbangan emosi itu sendiri. Kerana kita tahu ramai di luar sana mengalami bukan saja tekanan hidup, tapi ada juga emosinya agak terganggu. Sebab itu rumah prihatin, saya balik pada rumah prihatin tadi, disediakan perkhidmatan untuk mental health kan, agar mereka dapat berhubung dengan kaunselor-kaunselor, sukarelawan kaunselor kan, yang sedia berkhidmat untuk membantu rakyat di luar sana yang inginkan bantuan dari segi emosi. Bantuan dari segi spiritualnya, ia datang daripada diri sendiri dan juga sokongan daripada ahli keluarga terdekat, sahabat handai. Tidak perlu secara bersemuka kerana sekarang ni kita sudah ada pelbagai saluran-saluran komunikasi, teknologi-teknologi terkini untuk kita berinteraksi bersama kenalan-kenalan kita. So maka bagi saya boleh juga kita lihat, contoh tadi salah satu komen sebut pasal Abid Liu. Kita boleh lihat bagaimana pergerakan Abid Liu untuk kita jadikan inspirasi kita untuk membantu orang lain dan juga pada masa sama untuk membantu diri kita. Saya percaya tadi takkan tunggu Abid Liu, asyik-asyik Abid Liu saja. So kita harus memuji gerakan-gerakan inisiatif-inisiatif seperti individu Abid Liu itu sendiri. Tapi saya percaya ianya bukan satu persaingan dengan kerajaan. Ia merupakan satu komplimen terhadap gerakan-gerakan inisiatif memberi bantuan kepada warga-warga, terutamanya warga wilayah dan juga rakyat Malaysia. Inisiatif seperti Abid Liu ni harus dicontohi dan harus dilibatkan lagi individu-individu yang mempunyai rezeki lebih, syarikat-syarikat korporat yang mampu untuk membantu rakyat kita agar semua dapat bantuan, insyaAllah. Betul-betul. Maksudnya keagamaan ni kita tak boleh nak pisahkan. Kita jadikan musim pandemik ni sebagai keadaan yang terbaik untuk kita dekat dengan Allah. Saya ada terbaca tadi satu komen tu, dia tulis, kalau kita mengharapkan pertukaran kerajaan sekalipun, boleh jadi kerajaan yang baru yang menggantikan kerajaan sekarang ni pun belum tentu dia dapat jadi kerajaan yang sempurna. Jadi kerajaan yang sempurna dan mutlak ini hanya pada Allah. So baik, pada penonton lah, saya sendiri dan semua yang menonton ni, kita ni semua di bawah pentadbiran kekuasaan ataupun kerajaan Allah. Maka kita jadikan ni yang terbaik, keadaan yang berlaku ni untuk kita dekat lagi dengan Allah dan kita sebarkan kebaikan, macam Datuk kata, komplimen kepada usaha yang dilakukan oleh Abid Liu. Satu kupasan yang menarik, Datuk. Nanti kami akan potong. Ya. Okey, Datuk, silakan. Tak, pasal kita jangan buat kerja Allah kan. Kalau nak tukar kerajaan, kalau dapat boleh cakap menjamin COVID tu hilang, itu buat kerja Allah. Tiada jaminan di masa depan yang boleh diberikan oleh mana-mana individu. Hanya Allah saja. Itu hak Allah, bukan hak kita. Kita merancang saja, tapi sebaik-baik perancangan Allah itu lebih baik. Kita seperti kita punya topik hari ini, politik dan sekampit beras. Hanya dengan bantuan sekampit beras, kita rasa dapat membantu seluruh keluarga yang mungkin ada 10 orang. Hanya bantuan sekampit beras. Bayangkan kalau kita dapat bantu sekampit beras, sepapan telur, bagaimana mereka boleh survive untuk walaupun seminggu.
InsyaAllah. Sebab tu kita merayu kepada semua rakyat Malaysia untuk tampil membantu sebelah menjebelah agar mereka juga dapat merasai kenikmatan hidup, insyaAllah. Baik. Kira tu yang seterusnya. Yang ni mungkin agak dia panas sikit lah. Berkenaan dengan bendera putih dan slogan rakyat jaga rakyat ni, Datuk. Saya tengok seminggu dua ni, macam semalam kami bawakan sendiri founder kepada apps Kita Jaga.co tu yang buat bantu rakyat tu, bendera putih tu. Jadi adakah yang terhasilnya bendera putih, apps Kita Jaga.co, bantuan asnaf, tabung infak Jumaat, komuniti, rak dan sebagainya ni, dia memberi kesan tak sudut pandang masyarakat ni kepada politician? Seolah-olah rakyat yang perlu jaga rakyat, nak mengharapkan politik semata-mata, dia orang tak buat apa waktu ni. Kalau yang tu macam mana tu Datuk punya pandangan? Dia yang pertama, kita kena jelas kan, apabila ada bendera putih yang sedang kempen bendera putih tersebut kan, yang pertama sekali orang politik dia akan salahkan kerajaan. Pasal apa? Takkan dia nak salahkan diri sendiri. Dia pemimpin politik di kawasan itu, dia tak kira lah dia ahli parlimen ke apa kan, dia akan salahkan kerajaan. Pasal apa? Sebelum dia dipersalahkan. Bagi saya itu benda asas kan, untuk dia senang cerita dia taci kesalahan tu kat orang lain, so dia tak salah. Alhamdulillah dia cakap macam tu kan, aku tak kena balon, contoh. So siapa lagi nak persalahkan? Kalau rakyat susah, dia senang aja, rakyat kerajaan. Kalau rakyat susah, kerajaan tak bertanggungjawab. Itu dari segi asas benda yang simple sangat. Tetapi harus kita lihat, kita tak boleh bebankan juga hanya kepada pemimpin politik itu. Kita tak boleh kan. So peranan kita juga, kita harus ambil berat berkenaan dengan jiran kita di sebelah kan. Apa khabar? Bertanya khabar hari-hari pun kan. Sebab tu ukhuwah di tetangga kita, jiran kita perlu diteruskan, perlu dirapatkan. Mungkin perlu dilaksanakan juga kempen ukhuwah itu sendiri kan, selain daripada kempen bendera putih. Kita tidak boleh menyalahkan mereka yang memperkenalkan kempen bendera putih ini. Ini niatnya adalah untuk membantu. So kita tak boleh menidakkan niat tersebut. Tetapi mungkin juga boleh melaksanakan kempen, saya tak tahu lah bendera nak kala apa, tak semestinya bendera kan. Mungkin kempen ukhuwah, kerana dengan jalinan ukhuwah kita dapat ambil tahu nasib-nasib sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita. Tapi bagi saya, pemimpin politik seperti yang you cakap tadi, you tanyakan tadi, pemimpin politik harus lebih peka kan. Ini merupakan kegagalan kita bersama sebagai pemimpin. Jika apa yang berlaku di kawasan kita kan, jangan tunding jari. Pertama sekali, jika masalah berlaku, kita pergi cari jalan untuk selesaikan masalah. Kalau kita asyik duk Facebook, kita asyik duk cakap, duk wang-wang kan, salah kerajaan, salah tu, salah ni, masalah tak selesai kan. So bagi saya kan, lebih elok kita turun selesaikan masalah kan, cari jalan macam nak selesaikan masalah. Kalau pemimpin itu tidak mampu kan, dari sudut kewangan ke apa, ada saluran-saluran bantuan lain yang boleh mereka tampil untuk mendapatkan bantuan. InsyaAllah saya percaya pemimpin politik, kalau dah nama pemimpin politik ni, dia begitu kreatif untuk cari saluran-saluran bantuan. So maka gunakanlah kreativiti itu sebaik mungkin. Bukan kreativiti seperti letak dekat posting kan, lepas tu bagi tahu salah kerajaan. Contoh kan, dalam pandemik COVID-19 ni kan, maaf cakap, belum ada siapa lagi kerajaan mana yang ada pengalaman untuk menguruskan COVID-19 sebelum ini. So maka yang penting perlu ada kerjasama seperti saya cakap di awal kita punya perbincangan tadi, perlu ada kerjasama di pelbagai pihak. Tidak kira, kita perlu letak tepi perbezaan politik kita, fahaman politik kita. Yang penting apa? Rakyat. Rakyat tu pula janganlah pula tengok kulit dia, janganlah pula tengok bendera dia, janganlah tengok baju dia. Baju UMNO kita jangan tolong. Baju dia, baju PKR kita jangan tolong. Kita kena tengok dia dari segi konteks dia tu rakyat Malaysia. Dia tu sahabat kita. Dia tu jiran tetangga kita. Tolak tepi fahaman politik, kita bantu. Macam mana nak bantu? Ikut kemampuan kita. Jika kita tak dapat membantu, kita tidak mampu untuk membantu, kita cari pihak-pihak yang boleh membantu. Itu pun merupakan satu bantuan juga. Kita hubungi JKM pun merupakan satu bantuan juga.
walaupun kita tidak dapat beli sekapit beras, tapi kita hubungi JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pun merupakan satu tanggungjawab dan juga bantuan besar kita berikan kepada tetangga kita, insyaAllah. Baik, baik. Ni saya nak baca ada satu komen ni, dia kata orang politik sendiri salahkan kerajaan. Kalau jumpa orang politik ni boleh bungkus dalam guni baling dalam sungai. Sabar tuan, sabar. Nak jadi wakil rakyat sangat. Hai Hasif Zakbar, kita screenshot ni kita bagi dekat PDRM. Gurau. Okey, jadi ni ada yang perasaan dia. Dia nak luahkan perasaan dia. Okay, betul-betul. Saya ada baca dalam ni, dia kata bagus slot macam ni, maksudnya ada komunikasi. Macam mana Datuk terangkan, tak mudah tersentuh, tapi cuba untuk menyelesaikan. Jadi kepada para penonton, saya umumkan siap-siap. Kami committed untuk jadi media yang terbaik kepada semua. Kita nak bantu permasalahan masyarakat. Jadi yang ni kita nak tanya Datuk ni, ada ke ruang untuk kami Datuk, mungkin kami boleh kerjasama dengan Datuk dan sebagainya supaya segala info, segala pelaksanaan, segala kerjasama yang dirancang daripada peringkat atas sampai ke akar umbi ni boleh kami sambut dan kami sebarkan? Boleh, alhamdulillah. Memang ruang tu terbuka luas bagi saya, bagi sahabat-sahabat rakan sekerja kami di peringkat kementerian, di agensi-agensi lain. Jika ada sahabat-sahabat media yang ada platform sebegini, kan, so kita memang terharu, kan, dengan tawaran tersebut. Of course kita mahukan, tapi yang penting adalah komunikasi kita. Kita sentiasa communicate agar kita boleh kongsikan maklumat-maklumat. Kadang-kadang saya harus mengaku mungkin saya terlepas pandang untuk tidak memberi maklumat. Pasal apa? Mungkin ada sibuk dengan perkara-perkara lain, tetapi kan kita yang penting komunikasi dua hala itu tersebut. Sebab apabila kita cuba untuk menyebarkan benda baik ini bukan mudah. Kan, orang lebih mudah tertarik dengan perkara-perkara yang panas, yang sensasi. Tapi apabila kita cakap jom ada program memberi bakul makanan, bakul makanan je, contoh, kan, dia tidak begitu menarik. Tapi saya rasa bersyukur macam TV Sufi ni bukan kali pertama tampil untuk bersama-sama menawarkan bantuan untuk bersama-sama. Tapi sebelum ini lagi telah berhubung dengan saya, dengan sahabat saya untuk tampil ke hadapan untuk bersama-sama memberi, meluaskan lagi dalam konteks penerangan info-info bantuan-bantuan yang khususnya kepada rakyat Malaysia dan juga warga wilayah. InsyaAllah kita boleh berhubung, tak kira pada masa bila-bila pun, kita boleh calling-calling, kita boleh tukar WhatsApp, kan. Kalau biasalah kalau tak jawab tu minta maaf awal-awal dulu, kan. So WhatsApp nanti kita akan reply. Pasal apa, kan, kita tahulah, kan, kadang-kadang tengah berdiskusi, tengah sembang, tengah bincang, kan, tak elok pula kita jawab telefon, kan. Tapi insyaAllah kita akan respon segera dan kita akan communicate sebaiknya, insyaAllah. Terima kasih. Okey, baik Datuk, ni mungkin yang terakhir dan soalan ni Datuk tambah terus dengan saranan terakhir Datuk. Baik. Saya tengok pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih ni untuk orang asli diperuntukkan 10 juta, untuk setiap parlimen diperuntukkan 300 juta. Ada juga NGO, surau, badan-badan yang PM kami, ada ke ruang contoh nak dapatkan beberapa peruntukan tapi untuk mereka cover dalam skop yang lebih kecil. Mungkin kalau Datuk sendiri nak cover semua secara menyeluruh di wilayah ni mungkin agak sukar, ataupun macam mana kalau dia orang dapatkan tu dia orang boleh allocate di tempat dia orang? Sebab tu kerjasama strategik perlu dijalinkan. Kalau ada NGO sebegini, kan, kita cadangkan tampil berbincang dengan kita bagaimana untuk memperkasakan lagi inisiatif-inisiatif untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat. Kita faham dari segi kementerian itu sendiri ada kekangan-kekangan, mungkin kekangan dari segi tenaga kerjanya. So tapi kita selalu melaksanakan konsep open door konsep, pintu terbuka untuk bersama dengan pihak-pihak berkepentingan, contoh NGO, pihak korporat, atau ada juga individu-individu selebriti yang tampil untuk membantu berkenaan dengan bajet yang berapa 10 juta ke 300 juta ke, itu sentiasa ruang perbincangan itu sentiasa terbuka agar boleh direalisasikan
So sebab kita nak tengok konteks dari segi ini NGO tersebut, apa berjenis bantuan yang mereka boleh bantu extendkan, panjangkan kepada rakyat. Kalau kita tak dapat cover satu kawasan tersebut, mereka boleh cover. Okey, kita datang bincang. Kita tengok cadangan-cadangan mereka bagaimana. Jika baik, jika boleh dilaksanakan dengan efektif, maka kita harus membenarkan mereka untuk menjalinkan kerjasama dengan kita. Itu lebih penting. Yang penting sekali asasnya adalah seperti saya cakap tadi, komunikasi. So kita kena communicate. Kita harus fahamkan mereka, mereka juga harus fahamkan kita. Mereka datang daripada mana dan apa niat mereka. Jika niat mereka untuk membantu, maka bantuan itu harus diberikan kepada kumpulan sasar. Bagaimana bila penerangan tersebut dengan kertas kerja yang rapi, yang lengkap, insya-Allah saya rasa pihak kerajaan tidak ada masalah untuk membantu, kerana mereka juga membantu pihak kerajaan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat, insya-Allah. So maka kalau itu sebelum saya rasa kita dah sampai penghujung Ra. So mungkin saya boleh simpulkan, saya ucapkan pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada pihak TV Sufi kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama kita berdiskusi, bertukar pandangan berkenaan dengan politik dan juga isu-isu rakyat dalam konteks tajuk kita politik dan sekapit beras. Tapi saya juga ingin merayu kepada sahabat-sahabat di luar sana, rakan-rakan warga-warga wilayah khususnya, untuk kita terus tampil ke hadapan untuk membantu warga wilayah dan juga rakyat Malaysia yang terkesan di kala kita memerangi COVID ini, kerana musuh kita tak nampak. Kalau perang tu musuh nampak senang, kita boleh tembak terus. Sekarang ni nak tembak apa pun kita tak tahu, kita tak nampak dia dekat mana. So inisiatif vaksinasi sedang giat dilaksanakan. Catatan statistiknya adalah setiap 3 hari 1 juta rakyat diberi vaksin. Itu menunjukkan komitmen kerajaan terhadap keselamatan, kesihatan, kesejahteraan rakyat di negara ini. Sama juga dengan wilayah Tan Sri Anwar Musa, dia menampilkan inisiatif vaksin bergerak, turun ke PPR, turun ke lokaliti tempatan untuk memberi vaksin kepada rakyat tempatan, khususnya warga emas, golongan OKU yang berpenyakit. Ini merupakan inisiatif-inisiatif dan niat yang untuk membantu rakyat. Namun saya percaya ini tidak cukup. Banyak lagi yang perlu dilaksanakan. Maka dengan itu kita harus merayu agar semua pihak-pihak di luar sana tampil untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia, khususnya warga wilayah, insya-Allah. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rara dan juga TV Sufi. Baik Datuk Muhammad Irwan Rizal Muhammad Ali Napiah, Timbalan Ketua UMNO bahagian setiawangsa bersama dengan kita pada malam ni. Satu penghargaan buat TV Sufi dapat jemput Datuk. Apapun saya tertarik dengan apa yang Datuk kongsikan sepanjang slot kita ni. Sekarang ni nak tuding jari, kita stop dulu, kita cari titik penyatuan supaya setiap rakyat kebajikan mereka terjaga. Kalau ada kesalahan kita tegur dari sudut rakyat sendiri dan dari sudut pemimpin sendiri, jadikan teguran tu untuk comeback lebih baik dan stronger. Macam tu. Jadi saya baca sedikit ada komen daripada sini, promote kitajagakita.co. Betul, Datuk sebut dah tadi, apa jua app sekalipun kita akan kerjasama. Kalau betul tempat tu memerlukan bantuan, boleh jadikan kami sebagai platform, tak apa, maklumkan DM kami, saluran dan sebagainya, kita akan cuba komunikasi dan allocate-nya sebaik mungkin dengan Datuk. Ni ada daripada Setiawangsa, terima kasih Datuk, harap semuanya selamat harmoni, terima kasih Zul Afiq. Jadi begitu Datuk, daripada saya Rara, tvsufi.com mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk. Kalau ada soalan-soalan yang terkecil hati, saya minta maaf. Tak ada lain, tak ada niat nak menjatuhkan dan sebagainya, tak ada. Tujuan, sebab daripada live ni Datuk, kita akan cut video yang Datuk bagi penerangan tadi, kita akan cut, kita akan sebarkan lagi. Jangan, kalau boleh, esok tengok page tvsufi.com, sebarkan lagi, korang tolong sebarkan supaya semua tahu kat mana laman sesawangnya. Dan berkenaan dengan info laman sawang ni, kami akan update di kami punya website tvsufi.com. Dalam tu ada rugi tak ambil manfaat. Yang saya tengok sini terlalu banyak. BSH, subsidi upah, HPIPT, BPR, ya Allah banyak. Jadi kita sama-sama ambil manfaat. Untuk Datuk sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga Datuk terus bekerja dengan baik dan kuat untuk
wilayah terutamanya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kepada anda semua terima kasih yang menonton pada malam ini. Azrili terbaik, titik persamaan kita terlalu banyak jika dibandingkan perbezaan. Ya betul Azrili. Kongsikan dengan kawan-kawan Azrili punya ni. Zahimi Hamzah, mantap DIR. Datuk Irwan alamak lupa, Datuk Irwan Rizal DIR. Khairul Anwar, salam Datuk, saya dari Wangsa Maju. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa teruskan bersama dengan TV Sufi, kongsikan kebaikan, kita kurangkan perseteruan ataupun ketidakfahaman, tak ada yang lain. Kami sendiri semua yang rakyat Malaysia ni kita nak yang terbaik untuk negara. Yang salah kita tegur, dan kami sendiri pun kami tak adanya nak bawa, nak bincangkan isu akidah semata-mata. Saat orang tengah kesusahan ni kita akan cuba bagi info dan input yang terbaik kepada semua. Sekali lagi terima kasih kerana menonton tvsufi.com. Jangan lupa like page, like, share dan kongsikan dengan kawan berkenaan dengan event ataupun acara kita pada malam ini. Jumpa lagi lain hari, lain kali. Amalkan selawat kerana selawat penghubung antara kita dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara mengundur diri. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.